Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Muallim akan mengajarkan Akidah tahun 4. Bab yang kedua, Hakikat Penciptaan Manusia. Jadi mari kita melihat kepada dua dalil daripada Al-Quran. Kita tengok ayat yang pertama yang di atas surah Al-Mulk ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Yang mana maksudnya, tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya, sedang dia maha halus urusan pentadbirannya, lagi maha mendalam pengetahuannya. Jadi apa yang kita boleh faham daripada ayat ini, bahawa Allah telah menciptakan seluruh makhluk di atas muka bumi ini, dan Allah maha mengetahui dan maha halus dalam menciptakan makhluk-makhluk yang diciptakannya. Kita tengok pula ayat yang kedua daripada surah At-Tin ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi mak ni rasa ayat ni semua dah hafal lah. Yang mana maksudnya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Jadi dalam ayat ini Allah memfokuskan kepada kita sebagai manusia, yang mana kita kena faham dan kita kena tahu bahawa Allah telah menciptakan kita sebagai manusia ni dengan sebaik-baik kejadian di atas muka bumi. Maksudnya kita ni special. Jadi nak tahu apa specialnya kita tengok lepas ni. Sebelum tu kita tengok dulu apakah perbezaan antara manusia dengan haiwan. Bila Allah kata manusia ni ada sebaik-baik kejadian, jadi pastinya kita berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi di sini kita nak melihat apakah perbezaan antara kita dengan haiwan. Jadi kita boleh bahagikan kepada tiga aspek, iaitu roh, akal dan jasad. Okay, kita tengok segi roh. Perbezaan antara manusia dengan haiwan, manusia itu diberi pilihan, yang mana kita boleh memilih sama ada kita nak memilih kebaikan ataupun keburukan. Kita nak memilih sama ada beriman kepada Allah ataupun kita nak ingkar kepada Allah. Manakala haiwan, dia sentiasa taat pada perintah Allah. Tidak ada pilihan, melainkan haiwan ni dia akan sentiasa patuh pada Allah setiap masa. Dari segi akal pula, manusia ni ada otak dan akal untuk berfikir. Ini adalah salah satu aset yang sangat berharga pada kita. Manakala haiwan ada otak tapi tidak ada akal. Jadi haiwan ni tidak dapat berfikirlah. Manakala jasad, manusia juga diberi pilihan. Contohnya, dia boleh memilih makanan-makanan sama ada yang baik ataupun yang tidak baik, yang halal, tidak halal. Manakala haiwan, kita tengok dia dah ada dah dia punya jenis-jenis dia. Ada haiwan karnivor, ada haiwan herbivor, ada omnivor. Jadi mereka tiada pilihan. Berbeza dengan manusia, manusia ni boleh makan apa sahaja yang mereka nak. Terusnya, tengok tujuan penciptaan manusia. Jadi inilah yang kita sepatutnya tahu. Sebagai manusia, sebaik-baik kejadian, apakah tujuan kita sebenarnya? Kita tengok surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksudnya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi jelas daripada ayat ni, Allah mengatakan Allah sama menciptakan jin dan manusia. Kita tengok manusia adalah kita, melainkan supaya mereka mengabdikan kepadaku, iaitu beribadah kepadaku. Jadi kita nak tengok kat sini apakah ibadah. Masuk ibadah, kita
boleh katakan dari segi bahasanya taat, tunduk, patuh, merendah diri. Okey. Jadi kita adalah sebagai hamba dan Allah itu adalah sebagai Tuhan kita. Jadi kita kena taat, kita kena tunduk, kita kena patuh dan merendah diri. Jadi secara umumnya, konsep umumnya, ibadah itu adalah segala perbuatan, apa sahaja yang kita buat, bila ada mana dua perkara ni, iaitu niat kerana Allah dan tidak melanggar syarak. Jika ada dua ini, segala perbuatan kita itu dikira sebagai ibadah. Tak kira apa sahaja yang kita buat. Okey, kita tengok pada jenis ibadah. Okay. Yang pertama, ibadah khusus. Okay. Apa maksud ibadah khusus? Ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dari segi cara, rukun dan syaratnya serta tidak boleh diubah. Jadi ibadah khusus ni kita tak bukannya buat sesuka hati kita, tapi dia dah ada lah cara, rukun dan syaratnya yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi contoh ibadah khusus adalah solat, puasa, zakat dan haji. Kita ambil contoh solat. Kalau kita katakan solat fardu, kita ada 5 kali. Jadi tak bolehlah kita nak tambah jadi 6 ke 7 ke. Okay. Contohnya kalau solat subuh ada 2 rakaat. Kita kata kita nak jadi orang yang lebih beriman, kita nak tambah lagi solat subuh 10 rakaat. Tak boleh. Untuk ibadah khusus ni kita kena ikut sahaja. Kita tak boleh sesuka hati kita. Okay. Untuk jenis yang kedua, ibadah umum, iaitu ibadah yang meliputi segala aspek kehidupan, iaitu hubungan antara manusia dengan manusia dan juga manusia dengan makhluk lain, selagi mana ia tidak melanggar syariat Islam. Jadi ia sangat luas lah. Kita boleh ambil contoh seperti makan, minum, bermain, bekerja. Jadi bila mana, seperti mana yang maknanya sebutkan 2 syarat tadi, mesti niat kerana Allah dan tidak melanggar syarak, jadi ianya dikira sebagai ibadah. Jadi yang kedua, manusia sebagai khalifah. Ini adalah kita boleh katakan sebagai tugas kita kedua. Tugas kedua kita di atas muka bumi ini. Kita tengok dalil dia, surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang mana maksudnya? Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka bertanya, adakah engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, perbunuh-bunuhan, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Jadi maknanya tak nak ulas dengan lanjut ayat ni, cuma maknanya nak memfokuskan kepada perkataan khalifah di situ. Kita tengok maksud khalifah. Maksud khalifah adalah wakil Allah di atas muka bumi untuk mentadbir, mengurus dan memakmurkan bumi dengan syariat Allah. Jadi jelas di situ maksud khalifah adalah kita sebagai wakil Allah, mana Allah ciptakan kita di atas muka bumi ini untuk kita mentadbir, mengurus dan memakmurkan bumi ini dengan syariat Allah, dengan mengikut apa yang Allah tunjukkan kepada kita melalui Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi tugas khalifah boleh katakan 2 tugas besar kita lah, iaitu memakmurkan bumi dengan syariat Allah dan mengajak manusia supaya beriman kepada Allah, ataupun kata lain, dakwah. InsyaAllah cukup setakat ini dahulu untuk tajuk yang kedua ni, hakikat penciptaan manusia. Jadi insyaAllah Mana akan bagi latihan, jadi di dalam kuis. Jadi insyaAllah Maklik harapkan supaya antum boleh jawab lah soalan ni. Kalau tak faham soalan, boleh tengok balik video ni, ulang balik, insyaAllah antum boleh jawab.
Jadi semoga sepanjang tempoh PKP ini kita dapat gunakanlah masa dengan sebaiknya, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.